Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua sihat, semua ceria. Bersama saya Ustaz Muhammad Kamil Ismail. Pada hari ini kita akan berbincang tentang mata pelajaran tingkatan 4, pelajaran kelima di bawah tajuk Prinsip Pandangan Hidup Islam. Walaupun subjek tasawuf Islam ada subjek elektif sahaja, tetapi ianya sangat penting terutama dalam pembentukan peribadi dan saksiah seseorang murid. Bagaimana ianya terbentuk? Ya, dengan mempelajari subjek tasawuf Islam. Maka di sinilah bermulanya pembentukan worldview atau sudut pandangan seseorang yang akan membentuk cara berfikir, cara bertindak dan seterusnya cara membina hubungan atau cara berinteraksi sesama manusia, makhluk dan yang paling penting interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum tu, apa kata kita main tepuk bahu? Ini adalah satu teknik untuk merangsang otak kita, otot-otot dan seluruh badan anggota kita bersedia untuk belajar dan disertai dengan teknik bernafas yang betul. Tarik nafas adalah lepas, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Saya positif, saya boleh fokus, saya boleh belajar. Yes. Nampaknya anda semua telah berjaya dan bersedia untuk belajar. Oh ya, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, maka elok kita melihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, pada hari ini, kita hanya fokus pada sebahagian tajuk kita, iaitu prinsip-prinsip pandangan hidup Islam, pengertian dan ciri-cirinya saja. Prinsip, pengertian dan cirinya sahaja. Isu dan permasalahan. Seringkali Ustaz mendengar rungutan murid-murid Ustaz bahawa mereka sentiasa menghadapi sedikit kesukaran untuk memahami dan menguasai tajuk ini. Mengapa ya? Ini mungkin kerana ianya mempunyai banyak istilah baru dan agak asing bagi setengah murid serta fakta yang terlalu banyak. Dan sebagai langkah penyelesaiannya, Ustaz telah berjaya mencipta satu kaedah yang boleh membantu murid-murid agar mudah mengerti dan mudah memahami, seterusnya menguasai tajuk ini. Dan beginilah bentuknya prinsip pandangan hidup Islam yang Ustaz lahirkan dengan carta fahim. Carta fahim. Fahim bermaksud prinsip pandangan hidup Islam. Okey, kita bermula dengan akronim yang pertama, iaitu Rabbani solat awal waktu tetap mudah. Rabbani solat awal waktu tetap mudah. R, Rabbani, mewakili Rabbaniyah, itu ketuhanan. Ya. S, Syumuliyah, solat mesti sempurna. A, awal, Alamiyah, alam sarwa jagat. W, waktu, Waq'iyah, itu reality. Tetap, sabat, tetap dan teguh. Mudah, murunah, mudah dan mampu. Okey, jadi akronim kita yang pertama RSAWTM. Rabbani solat awal waktu tetap mudah. Seterusnya, marilah kita cuba memahami pengertian bagi setiap prinsip pandangan hidup Islam, carta fahim. Kita mulakan dengan prinsip yang pertama. Yang pertama, Rabbaniyah, itu maknanya ketuhanan. Maksudnya, segala hukum, konsep, prinsip, nilai, peraturan yang terkandung dalam Islam bersumberkan Quran dan Sunnah. Jadi Ustaz ringkaskan dalam akronim HKPNPQS. Hari Khamis Pondok Ponteng. Itu segala hukum, konsep, prinsip, nilai, peraturan yang terkandung dalam Islam bersumberkan Quran dan Sunnah. Rabbaniyah. Yang kedua, Syumuliyah, sempurna. Iaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengkap dan sempurna serta meliputi kehidupan dunia dan akhirat. Di sini kata kuncinya S, sempurna, ataupun L, lengkap. Ya.
Agama Islam ni yang dibawa oleh Nabi lengkap dan sempurna. Okey. Yang ketiga, alamiah, sarwa jagat, sesuai. Iaitu Islam ialah agama yang sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman. Alamiah, sesuai. Yang keempat, waqi'iyah, iaitu realiti, mampu praktik. Iaitu Islam adalah agama praktikal, mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Waqi'iyah, realiti, Islam adalah agama yang praktikal, mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Yang kelima, sabat, tetap dan teguh. Iaitu perkara yang tetap, qat'i, tidak boleh diubah dasar, prinsip serta pelaksanaannya menurut Islam. Ya, sabat, tetap dan teguh, itu tetap tidak boleh diubah dasar, prinsip dan pelaksanaannya menurut Islam. Manakala yang terakhir, murunah, luas dan anjar, iaitu boleh berubah mengikut kesesuaian, namun masih tetap pada prinsipnya. Murunah, berubah mengikut kesesuaian, namun masih tetap pada prinsip asasnya. Okey, seterusnya kita lihat pada ciri prinsip pandangan hidup Islam serta faham secara ringkas. Yang pertama, Rabbaniyah. Rabbaniyah, akronimnya, kata akronimnya Why People Hate People, iaitu wahyu, pegangan jitu, hak Allah dan pemberi peraturan. Why People Hate People, wahyu, pegang jitu, hak Allah dan pemberi peraturan. S, Syumuliyah. Syumuliyah, SKT, akronimnya SKT, sempurna, khalifah dan tidak terikat. A, Alamiah, sarwa jagat, sesuai. 3A, 1B, adil, amal ma'ruf, asasi, hak asasi, dan B ialah baik, sebaik-baik kejadian. W, waqi'iyah atau reality, mampu. PS, kuasa 2, positif, praktikal, selesai masalah dan sederhana. Positif, praktikal, selesai masalah dan sederhana. T, sabat, tetap, iaitu AIS. A untuk akidah, I ibadah, S syariah. Akidah, ibadah dan syariat. Dan akhir sekali M, murunah. Itu M kuasa 2, mudah dan mampu. Okey, seterusnya marilah kita meneliti penelitian ciri-ciri carta faham secara lebih terperinci. Kita mulakan dengan yang pertama, prinsip yang pertama, Rabbaniyah, iaitu why people hate people. Apa yang dimaksudkan why people hate people? Okay. Why maksudnya wahyu. Why? Wahyu. People, pegangan jitu. H, hak Allah. P, pemberi peraturan hidup. Wahyu. Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT. Oleh kerana agama Islam yang diwahyukan oleh Allah, maka pegangan jitu, itu Islam, satu pegangan jitu dan bersih daripada segala kekurangan, segala kejahilan dan dorongan hawa nafsu. H, hak Allah. Islam dan seluruh makhluk merupakan hak Allah SWT. Sedarlah bahawa kita merupakan hak Allah SWT secara mutlak. Dan P, pemberi peraturan hidup. Yakni Allah lah, Allah SWT pemberi peraturan hidup, lawgiver. Yang kedua, itu syumuliyah, sempurna. Akronim ya SKT. SKT. S, sempurna. K, khalifah. T, tidak terikat. Sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi hendaklah kita sedar bahawa segala apa yang kita buat, kita tak akan mencapai kesempurnaan, kerana kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. K, khalifah. Manusia dibekalkan dengan akal dan syariat yang lengkap sesuai dengan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. Dan kemuliaan penciptaan manusia terletak pada anugerah akal sebagai pembimbing manusia. Kelebihan ini melayakkan manusia dilantik sebagai khalifah dan pentadbir alamnya. T, tidak terikat. Islam tidak terikat dengan masa, ruang dan tertentu. Sebaliknya, semua makhluk Allah yang hidup di dunia ini terikat dengan masa, tempat dan ruang tertentu. Oleh itu, setiap makhluk perlu tunduk dan patuh kepada sunnah dan peraturan Allah SWT yang telah ditetapkan kepada mereka, seperti rasa lapar, dahaga, sakit dan
sebagainya. Seterusnya akronim yang kelima, prinsip 3 alamiah. 3A 1B. A yang pertama ialah adil. A yang kedua amar ma'ruf. A yang ketiga asasi, hak asasi. Dan B ialah baik. Adil. Nilai keadilan Islam bersifat terjagat. Keadilan Islam tidak terikat kepada batasan ras, keturunan, puak dan warna kulit dan sempadan geografi. Keadilan juga adalah ditegakkan tanpa mengira kawan atau lawan, sesama Islam atau bukan Islam. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Islam sentiasa menyuruh umatnya melakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan Islam menganjur umatnya melakukan kebaikan dan perbuatan mahmudah seperti amalan bekerjasama, tolong-menolong, berkasih sayang dan sebagainya. Serentak dengan itu, Islam melarang penganutnya melakukan kemungkaran dan kejahatan dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan mazmumah seperti hasad dengki, mencuri, berzina dan sebagainya. Yang ketiga, asasi, yakni hak asasi yang sering dilaung-laungkan oleh sesetengah golongan di dunia ini. Islam menjamin hak asasi manusia. Islam bersifat sarwa jagat, mementingkan keadilan dan kebajikan dengan memastikan kebebasan hak asasi manusia terjamin. Ini bermakna Islam sangat menjaga hak asasi manusia, tidak kira ianya Muslim atau sebaliknya. B1 baik, itu kedudukan manusia adalah sebaik-baik kejadian seperti mana firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Seterusnya prinsip yang keempat, waqi'iyah. Dengan akronim ini ialah P2S2. Waqi'iyah maksudnya reality. Ciri-cirinya ada 4. Itu P yang pertama positif, P yang kedua praktikal, S selesai masalah, S sederhana. Positif. Positif dalam pemikiran. Islam sentiasa menggalakkan umatnya meningkatkan daya fikir yang tinggi, kreatif dan inovatif. P yang kedua praktikal. Praktikal untuk diamalkan. Islam mengambil kira kenyataan sebenar kehidupan manusia di dunia yang dipenuhi dengan unsur-unsur positif dan negatif serta kemampuan manusia dari segi kekuatan dan kelemahannya. Justru Islam menetapkan batas kesempurnaan dan kewajipan yang paling minima yang mesti dicapai oleh manusia disebut sebagai fardu ain, iaitu terdiri pada perkara yang wajib dilakukan dan perkara-perkara yang wajib ditinggalkan. Jadi ianya sangat praktikal untuk diamalkan. S selesai masalah. Menyelesaikan masalah kehidupan. Penyelesaian masalah dalam Islam terjamin keberkesannya kerana merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan. S sederhana, menekankan kesederhanaan dan keseimbangan hidup. Islam juga menggariskan keseimbangan hidup antara kehidupan dunia dengan akhirat, antara hak dan tanggungjawab serta antara individu dengan masyarakat, yakni wasatiyah. Prinsip seterusnya, prinsip kelima, sabat. Tetap teguh, tidak berubah. Sabat membawa maksud tetap dan teguh serta tidak berubah. Dalam ajaran Islam, ada perkara-perkara yang dinyatakan secara tetap atau qat'i, tidak boleh dipindah atau diubah dasar, prinsip serta pelaksanaannya. Ini bertujuan untuk menjamin kemuliaan dan ketinggian hidup manusia. Dan di antara perkara yang termasuk dalam konsep sabat ialah akidah, ibadah, syariah, atau kita ringkaskan dengan akronimnya AIS. A. Akidah, I. Ibadah, S. Syariat. Akidah itu kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, tidak berubah. I. Ibadah khusus seperti solat fardu, puasa, haji dan zakat telah ditetapkan cara pelaksanaan oleh syariat Islam, juga tidak berubah. S. Syariat, ketetapan hukum syariat seperti hudud, qisas, diat dan ta'zir juga tidak berubah. Prinsip yang keenam, murunah. Di bawah akronim M+2. Murunah boleh berubah. Murunah boleh berubah. Dalam Islam ada perkara yang boleh berubah tetapi masih di atas paksinya seperti dalam bab menutup aurat. Boleh berubah mengikut fashion
tetapi paksinya masih menutup orang mengikut syariat. Jadi ciri-ciri hanya ada dua saja, iaitu mudah dan mampu. Mudah, Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah dan tidak menyusahkan, seperti rukhsah solat semasa dalam musafir. Mampu, dilaksanakan mengikut keadaan dan kemampuan. Ibadah-ibadah Islam boleh dilakukan mengikut keadaan dan kemampuan. Contohnya, mereka yang sakit tidak mampu berdiri dibolehkan solat secara duduk, baring, mengiring atau hanya menggunakan isyarat mata mengikut kemampuan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang termampu olehnya. Sebagai rumusannya, prinsip pandangan hidup Islam, fahim. Yang pertama, Rabbani, solat awal waktu tetap mudah. Rabbani, solat awal waktu tetap mudah. Dan rumusan akhir akronim yang pertama RSAWTM. Itu carta fahim tadi. Rabbaniyah, Syumuliyah, Alamiyah, Waqiyah, Sabat dan Murunah. Akronim yang kedua HKPNPQS. Hari Khamis Punang Ponteng, iaitu pengertian untuk Rabbaniyah. Segala hukum, konsep, prinsip, nilai peraturan yang terkandung Islam bersumberkan Quran dan Sunnah. Dan akronim ketiga Why People Hate People, untuk ciri-ciri Rabbaniyah, iaitu wahyu, pegangan jitu, hak Allah, pemberi peraturan. Akronim keempat SKT, untuk ciri-ciri Syumuliyah, khalifah tidak terikat. Akronim yang kelima 3A1B, iaitu ciri-ciri Alamiyah, A, adil, amal ma'ruf, asasi hak asasi, 1B, sebaik-baik kejadian. Dan akronim yang keenam PS kuasa 2, untuk ciri-ciri waqiyah, itu positif, praktikal, selesai masalah, sederhana. Dan akronim yang ketujuh untuk ciri-ciri sahabat, itu AIS. Apa yang tidak boleh berubah ialah AIS, itu akidah, ibadah dan syariat. Dan akhir sekali akronim ke-8 untuk murunah, iaitu M kuasa dia, mudah dan mampu dilaksanakan. Seterusnya, anak-anak sekalian, ketahuilah bahawa di dalam Quran diceritakan segala-galanya tentang Rabbaniyah, Syumuliyah, Alamiyah, Waqiyah, Sabat dan Murunah. Malah segala-galanya ada dalam buku menu ini. InsyaAllah kita akan dapat memahami pandangan hidup Islam yang sebenar, lengkap dan menyeluruh. Seterusnya, menjadi insan yang bertanggungjawab dan sedia berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ustaz harap anak-anak lakukanlah aktiviti ini. Yang pertama, anak-anak perlulah melahkan semula prinsip pandangan hidup ini dengan menggunakan kaedah penggunaan akronim dalam bentuk carta fahim seperti mana yang telah Ustaz tunjukkan, agar dapat menguatkan lagi ingatan anak-anak. Harapan Ustaz agar sedikit sebanyak carta fahim ini dapat membantu para guru dan murid-murid. Untuk lebih menyeronokkan, murid-murid disarankan melakukan aktiviti mengimbas barcode seperti yang terdapat dalam halaman 52 buku teks tingkatan 4 yang pastinya menarik dan dapat membantu kefahaman murid-murid. Sekadar ini saja perkongsian kita. Mohon maaf di atas kelemahan serba kekurangan. InsyaAllah ada jodoh jumpa lagi. Ustaz akhiri dengan serangkap pantun. Mari menganyam si daun palas, buat hidangan di hari guru, asyik bercakap di dalam kelas, bila ditanya tergaru-garu. Jangan jadi macam tu. Sekian, selamat belajar, selamat mencuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.